Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi ini adalah kita punya uh, kelas virtual lah, kelas maya. Okay, so kita pun cuti lama, jadi kita start balik lah. Okay, kali ni kita masuk topik memfakturkan. Sebelum kita masuk memfakturkan, okay, sebelum ni kita dah belajar mengenai kaedah untuk kembangkan dalam satu kurungan atau dua kurungan. Okay, so kat sini adalah bentuk dalam satu kurungan. Okay, macam kita nak selesaikan, kita ada A 2 tambah B dalam satu kurungan ni. Caranya adalah kita buat darab dalam. Okay, so A darab 2 sama dengan 2A. Okay, janganlah pula awak buat A2, sebab lebih cantik kalau kita tulis nombor di depan pun boleh ubah di belakang. Okay, seterusnya A darab B, AB. Okay, bukan A tambah B sebab ini kurungan maksudnya darab. So A darab B, AB. Okay, sekarang operasi di tengah-tengah. Okay, sekarang A kita positif dan okay, positif, bila tak tulis positif lah. So positif darab positif, positif. Okay, asasnya adalah okay, positif, positif, positif. Okay, yang sama positif. So positif, negatif, negatif lah. Okay, negatif, positif, negatif. See, yang sama operasinya akan dapat positif, yang berbeza operasinya akan dapat negatif. Okay, so dalam topik ini, okay, dalam memfakturkan sebenarnya kita nak dapat benda ni balik je. Okay, asalnya kita belajar kembangkan, kita darab dalam. Okay, tapi kita untuk pemfakturan kita nak kita fakturkan yang ni 2A tambah AB ni, dia akan dapat balik A2 tambah B. Okay, so kaedahnya adalah okay, dia ada banyak kaedah sebenarnya. Okay, so kalau nak lebih mudah, saya suka guna kaedah ni lah. So 2A tambah B, AB. Okay, buat pembahagian berulang. Okay, kita tengok apa yang sama. Okay, A dan A. Ada A lagi, dua-dua ni ada A, tak ada yang sama. So kita fakturkan A. Bila kita keluarkan A, apa yang tinggal? Okay, so 2 tambah B. Ada lagi tak yang sama? Tak ada. Okay, maka jawapan dia adalah A 2 tambah B. Okay, ini untuk awal-awal kita belajar lah. Okay, bila lama-lama dah mahir, kita tak payah guna kaedah ni pun dah boleh dapat. Okay, kita tengok seterusnya. Nombor 2. Okay, fakturkan 2M kuasa 2 tambah 2N. Okay, so kita tulis balik 2M kuasa 2 tambah 2N. Okay, fakturkan. Apa yang sama? Okay, 2 sama. Okay, so kita keluarkan 2. Okay, so 2 bahagi 2 yang tinggal 1. Perlu ke kita tulis 1? Tak perlu dah. Jadi kita buat M kuasa 2 tambah N. Sebab 2 bahagi 2, 1. Okay, so ada lagi tak yang sama? Tak ada. Okay, bila tak ada, makanya 2 M kuasa 2 tambah N. Okay. Okay, macam tu. Okay, so next, tengok contoh yang ketiga. Okay, dia bagi 2MN tambah 4MN kuasa 2. Okay, so kita buat balik. Okay, buat balik boleh, saya tak muat, so saya terus je lah. So mula-mula saya nak fakturkan adalah saya nak fakturkan 2. Bolehkah kita fakturkan 4? Okay, tak boleh. Sebab kalau kita fakturkan 4, 2 ni mana ada 4. Okay, jadi kita cuma boleh fakturkan 2 sahaja. So 2 bahagi 2, 1. Okay, jadi yang tinggal cuma MN. Okay, tambah 4 bahagi 2. 4 bahagi 2 adalah 2. Salin balik MN kuasa 2. Okay, dah siap belum? Belum. Okay, seterusnya kita tengok apa lagi yang sama. Tengok M sama, keluarkan M. Bila keluarkan M, apa yang tinggal? N tambah 2N kuasa 2. Okey, ada lagi tak yang sama? Ada. Kita tengok dua-dua ada N kan? Jadi kita fakturkan N. Okey, bila kita keluarkan N, N bahagi N 1 ya. N bahagi N bukan kosong. N bahagi N 1. Okey, tambah 2 ni kekal lah. So keluarkan, kat sini ada 2N. Kita keluarkan 1N. Yang tinggal ada lagi 1N dekat sini. Okey, so ada lagi tak yang sama? Tak ada yang sama. Okey, seterusnya kita sambung je balik.
2mn. Okay, yang kat tepi ni 2mn. Buka kurungan 1 tambah 2n. Okay, siap. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita sambung. Okay, kalau semalam kita dah belajar berkenaan dengan pemfakturan, kaedah darab silang. Okay, pemfakturan yang biasa. So, hari ni kita tengok macam mana kita nak memfakturkan, okay, bagi 4 sebutan algebra. Okay, 4 sebutan algebra ni adalah dalam contoh macam ni. Tengok dia ada okey, dia bagi AB tambah AC tambah BD tambah CD. Okey, sekarang kita tengok ada banyak algebra, itu ada 4, A, B, C dan D. Okey, apa yang perlu kita buat adalah, okey, kita dah tengok yang macam ni dia dah cantik lah. A, B, A ada A dan ni ada B, ni ada B. Sorry, ni ada D, ni ada D. Okey, so kita ambil AB tambah AC. Okay, kita kurungkan. Dan sebabkan dia positif, so kita boleh buat je lah positif. BD tambah CD. Okay, macam ni. Okay, bila kita dah kurungkan, kita fakturkan setiap satu kurungan. Okay, dalam kes AB tambah AC, yang sama adalah A. Maka kita fakturkan A. A, B tambah C. Okay, tambah. Okay. Dan kalau kes kurungan yang kedua ni, yang sebutan yang sama adalah huruf D. Okay. So, kita fakturkan D. Bila fakturkan D, yang tinggal adalah B tambah C. Okay. So, sekarang ni kita tengok. Okay, make sure bila kita dah fakturkan tu, dua-dua kurungan kat dalam ni, dia dapat benda yang sama. Iaitu B tambah C, B tambah C. Okay. Next, A. Okay, dekat D ni operasinya positif kan? So, A tambah D. Satu kurungan. So, kurungan yang kedua adalah B tambah C. Macam tu. Okay, macam mana kita nak tahu apa yang kita buat tu betul dan salah? Okay, senang je. Kita darab balik ke dalam. Okay, kita kembangkan balik. Okay, so kita akan dapat AB, okay, tambah AC. So, yang ni darab dalam. DB tambah DC. Okay, so kita akan dapat AB tambah AC tambah BD tambah CD. Sama kan? Yang bawah dengan yang atas. Okay, biar dapat benda yang sama, maksudnya jawapan kita ini adalah betul. Okay, so kita tengok dengan menggunakan contoh. Okay, so contoh yang saya ambil adalah PQ tambah QR, okay, tambah PS tambah RS. Okay, sekarang kita tengok hurufnya. Okay, kita ada, algebranya. PQ tambah QR, PS tambah RS. Okay, kalau kita kata tak tersusun, sebenarnya dia dah tersusun. Kenapa? Sebab sini ada Q, sini ada Q, sini ada P, sini ada S, yang sebelah kanan ni pun ada S. Okay, so apa yang kita buat adalah kita sanding je balik. So, PQ tambah QR, tutup kurungan. Dan sebabkan ini adalah positif, maka boleh buat tambah lah. Tambah kurungan PS tambah RS. Okay, so kemudian apa yang kita buat adalah kita fakturkan. Okay, fakturkan apa yang sama. Dalam kurungan yang pertama, yang sama adalah Q. Jadi kita keluarkan Q. Bila keluarkan Q, apa yang tinggal? P tambah R. Okay, tambah. Okay, next. PS tambah RS. Apa yang sama? Yang sama adalah S. Maka kita fakturkan S. So, yang tinggal adalah P tambah R. See? P tambah R, P tambah R. Dalam kurungan kita dapat benda yang sama. Okay, maka kita tulis je balik. Okay. Awak nak buat P tambah R dulu pun boleh. Okay. Dan kurungan yang kedua adalah Q tambah S. Siap. Okay. So, kalau nak tahu betul atau salah, kita kembangkan baliklah macam menggunakan kaedah tadi. Kalau awak dah ni tak ada masalah, maka selesai sampai sini sahaja. Okay. Kelas, kita tengok macam mana kalau dia menggunakan nombor. Okay, kaedah kalau tiba-tiba dalam persamaan kita tu ada nombor pula. Okay, so dia bagi soalannya adalah, tak muat tak? 2px, okay, tambah 6qy tolak 4py tolak 3qx. Okay. So, dari sini kita tengok, kita susun balik. Okay, saya nak susun 2px
Okey. Tolak 4PY. Okey. Lepas tu 2PS dan 4P. Okey. Tolak 3QX tambah 6QY. Okey. Kenapa saya susun macam ni? Saya nak P dengan P, okey, yang sama, dan seterusnya adalah Q dengan Q yang sama. Okey, kita C. Kurungan, okey. 2PX tolak 4PY. Tak ada masalah, tulis balik. Yang menjadi masalah sekarang, tadi operasi kat tengah-tengah ni tambah. Tapi untuk soalan ini, operasi tengah-tengah ini adalah tolak. Apa yang perlu kita buat adalah kita letak tolak. Okey. Buka kurungan 3QX. Okey. Kenapa tak ada negatif lagi dekat dalam ni? Okey, sebab kita dah memfakturkan negatif. Sebab tu negatif tu dekat luar. So negatif tu dekat luar, yang tinggal adalah 3QX. Dan dia akan jadi tolak 6QY. Okey kelas. Kat atas ni positif. Tapi kenapa tiba-tiba cikgu buat kat sini negatif? Okey, sebab macam saya cakap, kita dah fakturkan negatif. Awak tengok bila kita fakturkan, negatif 3QX tolak 6QY. Okey, kalau kita kembangkan dalam, darab dalam. Okey, so negatif, positif, negatif 3QX. Okey, so negatif, positif 6QY. Okey, maka sebab itulah kita fakturkan negatif, dan dalam kurungan ini menjadi negatif juga. Okey, so sampai sini. Okey, so sekarang apa yang kita perlu buat adalah kita fakturkan apa yang sama. Untuk kurungan yang pertama, 2PX tolak 4PY. Okey, so 2PX tolak 4PY yang sama adalah huruf P. Tapi boleh tak kita fakturkan nombor? Boleh. Okey, bolehkah kita fakturkan nombor dengan nombor 4? Tak boleh, sebab dalam sifir 2 tak ada 4. Tapi boleh tak kita fakturkan dengan nombor 2? Boleh, sebab dalam sifir 2 ada 4. Okey, so kita fakturkan 2. Bila kita fakturkan 2P, yang tinggal adalah X tolak 2Y. Okey, tolak. Okey, kali ni kita nak fakturkan, saya nak fakturkan 3. Okey, saya keluarkan 3, dan huruf yang sama adalah huruf Q, 3Q. Yang tinggal adalah X tolak 2Y. Okey, kenapa 3-2? Sebab 3 kalau darab 2 dapat balik 6. Atau kata mudahnya adalah 6 bahagi 3 kan 2. Macam tu. Okey, so seterusnya awak tengok. X tolak 2, X tolak 2. Dah sama kan? Okey, dah sama. Maka kurungan pertama adalah X tolak 2Y. Okay, dan kurungan yang kedua adalah, ambil je balik, 2P tolak 3Q. Siap. Okay, so macam itulah dulu untuk hari ni.